Maksiat yang kita lakukan secara zahir, dengan tangan, dengan mata, dengan mulut, dengan telinga, itu memang dikiralah, ya, kalau kau buat dosa. Tapi dalam ayat ni kata tubdu ma fi anfusikum, apa yang kamu zahirkan, au tukhfuhu, yang kamu sembunyikan dalam hati ni, Allah kira juga. Dia turun ayat ni surah Al-Baqarah ayat 284, ishtadda zalika al ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan para sahabat berasa tertekan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali kitab hadis Riyadhus Salihin, babun fi wujubil inqiyad li hukmillah ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika wa umira bima'rufin aw nuhiya an munkarin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan bab ini dengan bertajuk bab pada menyatakan kewajipan mengikut segala hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaquluhu, dan apa yang perlu dikatakan, man du'iya ila zalika, kepada siapa yang diajak kepada perkara tersebut. Manakala kita diajak kepada mentaati hukum hakam Allah, apa respon kita? Wa umira bima'rufin, dan disuruh berbuat baik, au nuhiya an munkarin, atau dicegah daripada perbuatan kemungkaran. Hadis yang pertama daripada bab ini, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Al-Baqarah ayat 284. Apabila diturunkan ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jikalau kamu menzahirkan apa yang ada pada diri kamu, maknanya kita buat amalan yang zahir, yang orang nampak, au tukhfu, ataupun amalan yang kau sembunyikan, tak ada orang tahu kecuali Allah. Yuhasibukum bihillah, Allah akan hisap juga kamu. Maknanya amalan hati ni, kan, lintasan-lintasan hati yang tersembunyi, Allah hisap juga. Jadi kalau perbuatan zahir, na'udzubillah min zalik, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah tutup aib kita, Allah bantu kita jadi orang baik, insya-Allah. Amin. Maksiat yang kita lakukan secara zahir, dengan tangan, dengan mata, dengan mulut, dengan telinga, itu memang dikiralah, ya, kalau kau buat dosa. Tapi dalam ayat ni kata tubdu ma fi anfusikum, apa yang kamu zahirkan, au tukhfuhu, yang kamu sembunyikan dalam hati ni, Allah kira juga. Dia turun ayat ni surah Al-Baqarah ayat 284, ishtadda zalika al ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan para sahabat berasa tertekan. Allah, beratnya kalau macam tu.
Kan benda dalam hati siapa boleh kontrol? Kalau riak dalam hati tu kita boleh istighfar. Tapi benda-benda yang dimari main sekali lintas macam tu, mana sempat kita? Kalau kita sedar kita istighfar, kalau tak sedar kena hisab juga. Ishtadda zalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan para sahabat rasa tertekan. Sahabat tak macam kita, tuan-tuan. Kita dengan dosanya, ulama kata kita anggap dosa ni macam lalat hinggap atas hidung jentik alah, small matter, gitu. Orang dulu dosa dianggap seperti gajah atas kepala. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat ni susah hati, tuan-tuan. Ya Allah, kalau dalam hati pun kena kira agak letih lah macam ni. Lalu diorang pun jumpa Nabi, summa baraku ala rukabi, dan mereka duduk berlutut, duduk macam duduk tahiyat awal gitu, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bariku ala rukab, duduk atas lutut yang macam tahiyat awal gitu, ataupun antara dua sujud. Faqalu, lalu sahabat berkata ke Nabi, ay Rasulullah, kulifna minal a'mali ma nuti. Kami ni, kita ni ya Rasulullah, dibebankan dengan amalan yang kita mampu buat. Seperti apa? As-salah, sembahyang, kita mampu. Wal jihad, kita mampu. Was-siyam, puasa, kita mampu. Was-sadaqah, sedekah, kita mampu. Waqad unzilat alayka hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Tapi yang kali ini bila turun ayat ni kami tak mampu ya Rasulullah. Nak jaga hati ni, kan, nak jaga hati, lintasan hati. Ya Allah, kan, siapa boleh jaga hati dia? Jangan cakap banyak lah. Ya, dalam hadis kata apa? Sesungguhnya hati manusia ni di antara mana dalam kekuasaan Allah Ta'ala, yuqallibullahu, Allah Ta'ala boleh menukar, membolak-balikkan hati tu ikut suka dia. Sebab tu kita diajar berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atika. Kita dah sebut dulu, kita bahasa Melayu panggil hati, tapi sebenarnya qalbun itu jantung. Jantung tepat kita punya degup jantung. Qalbun, kalau tuan-tuan tengok kat Google, search dalam bahasa Arab, qalbun keluar apa? Jantung lah. Qalbun. Kita bahasa kita kata hati. Hati lah kan. Tapi mungkin istilah kita lah. Tapi sebenarnya qalbun, jantung yang berdegup. Okey. Jadi sebab tu nama dia qalb. Qalb dengan makna yang boleh berubah-ubah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang merubah-rubahkan hati, jantung manusia ni. Thabbit, tetapkan qulubana, hati kami, jantung kami, ala dinik, di atas agama Engkau, wa ala ta'atika, di atas mentaati Engkau ya Allah. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, bila turun ayat yang tadi tu, makna yang dalam jantung, dalam hati pun nak dikira juga, kami tak mampu ya Rasulullah. Nabi SAW bila sahabat kata macam tu, Nabi marah. Nabi kata apa? Aturiduna an taqulu kama qala ahlu kitabaini min qablikum sami'na wa asayna? Korang nak cakap macam mana orang dulu cakap sebagaimana umat-umat terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka Taurat dan Injil. Itu perangai orang dulu macam tu. Kau nak ikut perangai macam tu. Yang dia kata apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami lawan. Dengar tapi tak terima. Angguk-angguk. Tapi dalam hati memberontak. Korang sama dengan orang zaman dulu. Nabi marah ke sahabat, tak bagi can. Bal qulu, Nabi kata bahkan, hendaklah kamu kata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar
kami taat keampunan Kau ya Allah. Wahai Tuhan kami, kepada Kamu tempat kami kembali. Lalu sahabat tak kata apa tuan-tuan. Bila Nabi kata macam tu, beban macam mana pun, berat macam mana pun, dia kata apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami taat, ampunkan dosa kami ya Allah, kepada Kamu tempat kembali. Itulah hebatnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, sedegil-degil kita tak degil macam Bani Israel. Bani Israel tu puang hajar, biadab kan. Bila Allah Ta'ala suruh masuk ke Palestin, masuk dalam keadaan sujud dan kata, Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kami. Diorang tak masuk dalam keadaan sujud. Dia masuk dalam keadaan mengesut-ngesut atas buntut. Allah kata, ampunkan dosa kami. Dia tak kata ampunkan dosa kami, dia kata hintah. Mana hintah dengan mana gandum. Orang suruh minta ampun, dia minta gandum. Puang hajar Bani Israel. Orang suruh sembelih lembu, tanya lembu jantan, lembu betina, warna apa, besar mana, lembu kerja ke, lembu macam-macam, banyak cenggadak engkau. Itu Bani Israel. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Banyak songih dia orang ni. Maka para sahabat bila Nabi kata gitu, baiklah ya Rasulullah, macam mana berat pun kami terima je lah. Falamma qara'aha al-qawmu wa zalat biha alsinatuhum. Bila Nabi dah bagi warning kat sahabat gitu, Nabi ajar jangan ikut perangai orang dulu. Cakap sami'na wa ata'na. Kalau buat salah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sahabat pun cakap lah, okeylah, surrender lah, nyerah je lah, senyap berlaku. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat, apa kata Allah? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah turunkan ayat. Lepas pada itu terus turun. Allah kata apa? Telah beriman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kullun minar rusuli wal mu'minun wal mu'minin, setiap rasul dan setiap orang beriman kata apa? Amana billah. Semuanya mereka ini beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak pernah membeza-bezakan antara rasul-rasulnya. Semua rasul kita beriman. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na. Yang tadi tu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, pengampunan Kau ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau tempat kembali. Falamma fa'alu dhalika nasakha Allah Ta'ala. Jadi bila sahabat ni dengar, menyerah betul kita, berserah pada Allah. Ya, nak kata macam mana kalau Allah kata Allah nak kira dalam jantung, Allah nak kira dalam lintasan hati, kita serah je lah, serah pada Allah je lah. Ya. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang menunjukkan Allah menasahkan, membatalkan ayat yang mula-mula tadi yang Allah kira dalam hati kau tu. Allah turunkan ayat apa? Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Tu Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan.
Allah tidak memberatkan sesuatu diri manusia illa wus'aha, kecuali apa yang diusahakan. Laha ma kasabat, baginya apa yang diusahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan ke atasnya, mana dosa apa yang diusahakan. Maknanya zahir. Kalau kau buat baik, kau dapat pahala. Kalau kau buat maksiat, kau buat dosa, kau dapat dosa. Rabbana, betul Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhizna, janganlah kau ambil kira, mana maafkan kami, in nasina, kalau kami terlupa, au akhta'na, kalau kami tersalah. Minta maaf ya Allah. Ayat tadi tu dia tak ada sebut terlupa, semua kena belaka. Kan kalau kita tengok ayat tadi tu yang bermula tu, Allah kata apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum. Apa-apa yang kamu tunjukkan, perbuatan yang kamu tunjukkan, au tukhfuhu, ataupun yang kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, semua kena kira belaka. Habis lah. Kan? Benda dalam hati mana boleh kontrol. Tapi dalam ayat yang ni Allah Ta'ala ringankan. Yang kena kira apa dia? Yang kau usahakan. Tapi kalau kita tak sengaja, kita terlupa, dimaafkan. Sebab tu dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata apa? Rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi. Diangkat daripada umatku 3 perkara. Yang pertama, al-khata', tak sengaja. Al-khata'u wa nisyan, yang kedua apa dia? Terlupa. Yang ketiga apa dia? Wa ma ukrihu alaih, apa-apa yang kamu terpaksa. Terpaksa pun tak berdosa juga. Bila turun ayat ni, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau kira pada kami in nasina, kalau kami terlupa, aw akhta'na, kami tersalah. Maka Nabi pun jawab, na'am. Nabi jawab, na'am, ya. Rabbana, Allah turunkan ayat yang lain pula. Rabbana wala tahmil alaina isran, ya Allah, jangan kau bebankan ke atas kami isran. Isran dikata dekat sini at-takalifu syaqqah allati yu'jidu anha al-insan, bebanan yang berat yang Allah Ta'ala bebankan kepada umat-umat yang terdahulu. Rabbana la tuhammilna alaina, Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah, jangan kau bebankan ke atas kami isran, akan bebanan, kama hamaltahu, sebagaimana kau bebankannya, alal ladzina min qablina, terhadap umat-umat terdahulu. Kan orang Bani Israel dulu teruk, diorang dapat nikmat banyak, tapi dia punya ujian pun boleh tahan berat. Kan Bani Israel syariat dahulu, kalau baju kena najis tak boleh basuh, kena kerat. Contoh kalau sini kena najis, potong berlubang pula kat sini, basuh tak boleh, Syekh. Ya. Sebab tu kalau pergi perang, dapatlah banyak mana harta rampasan perang, tak boleh ambil, satu pun tak boleh ambil. Kena longgok dekat tengah padang, nanti Allah Ta'ala turunkan api sambar daripada langit. Maknanya diterima harta rampasan tersebut. Tak boleh buat apa. Dan syariat dulu, kalau nak sembahyang, nak beribadat, mesti dalam rumah ibadat. Tak boleh merata-rata sembahyang. Kita boleh. Umat Nabi SAW, Nabi kata apa? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan kepada umatku bumi ini suci. Kau nak sembahyang kat mana, kau sembahyang lantak kau. Yang penting tak najis. Lantaklah kau sembahyang kat mana pun. Boleh, tak ada hal punya. Ya, boleh. Yang penting tutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Sembahyang. Maka Allah Ta'ala kata, Rabbana wala tahmil alaina isran, ya Allah, jangan kau bebankan ke atas kami bebanan, kama hamaltahu ala allazina min qablina,
sebagaimana kau bebankan terhadap orang-orang yang terdahulu daripada kami. Nabi kata, na'am, ya. Allah turunkan lagi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan bebankan kami apa yang kami tak sanggup dengannya. Nabi kata, na'am, ya. Nabi kata, wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampunkan dosa kami, warhamna, rahmati kami, anta maulana, engkaulah Tuhan kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami terhadap orang-orang kafir. Nabi kata, qala na'am, ya Allah. Jadi ayat ini menasahkan ayat ataupun membatalkan ayat yang berat tadi. Semua dikira belaka. Ya, jadi benda-benda dalam hati ni memang susahlah. Ataupun yang kita kata khataratul qalb, lintasan hati ataupun lintasan jantung. Benda-benda tu mana kita boleh kawal? Ya, niat-niat ni senang ke nak kawal? Ulama dulu bila ditanya macam mana dia didik hati dia, dia kata, aku didik hati aku 30 tahun. 30 tahun baru hati aku terdengar cakap. 30 tahun. Orang dulu, zaman tak ada internet, 30 tahun. Zaman kita jangan cakap le, sampai mati pun tak settle hati kita ni. Tunggu kita mati baru settle masalah. Selagi kita hidup, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalah dengki, tak puas hati, sakit hati, hasad ke orang, perangai. Kata apalah. Selagi mana kita manusia, gitulah kita di tuan-tuannya. Ala kulli hal, kita kena ada sifat qanaah, merasa mencukupi dan sentiasa berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan beristighfar. Okey. Habis hadis berkenaan dengan, walaupun tajuk tu panjang ya, tapi hadisnya panjang juga. Cuma Imam Nawawi letak satu hadis sahaja dalam bab ini. Maknanya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila diajak buat kebaikan cakap apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dah settle. Kau jangan banyak alasan nantilah, itulah, inilah. Jangan cakap banyak. Cakap je sami'na wa ata'na ghufranak. Gitu je, ya. Ana teringat satu doa tu. Apa doa tu? Biasa baca lepas sembahyang, tapi bila tengah ngajar ni lupalah pula. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunub. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Doa ni pendek je. Satu hari ada seorang sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku banyak dosa ya Rasulullah. Tak lama kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, saya banyak dosa ya Rasulullah. Lepas tu dia datang lagi, ya Rasulullah, saya banyak dosa. Nabi pun ajar doa ni. Nabi kata apa? Nabi ajar, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Nabi ajar doa tu. Nabi suruh dia bacalah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Nabi kata baca lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Nabi kata baca lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dah, Nabi kata, Allah ampunkan dosa kau. Settle. Ya. Jadi amalkan doa tu. Lagi-lagi yang muka macam saya ni, yang banyak dosa ni, kena amallah doa macam tu ya. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa kita. Dan jangan kita lupa amalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu kalau kita baca seorang. Kalau kita baca ramai-ramai, kita kata Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka
wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi kata apa? Siapa yang baca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi, petang tu dia mati, dia masuk syurga. Allahu Akbar. Tak nak goblok ah. Kalau saya baca malam, ni baca ni, kejap lagi saya mati, masuk syurga. Amin, insya-Allah. Nabi janji macam tu tuan-tuan. Ya Allah, kita ni entahlah, harap benda-benda gitu je lah. Harap bonus-bonus tambahan yang Nabi sediakan, yang Allah sediakan, lepas tu kena gunalah bonus-bonus tu. Macam kenapa anak ni kalau ngajar, anak akan baca Al-Asma'ul Husna. Kita tak tahu. Kan Nabi dah kata, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang membilangnya dia masuk syurga. Kita tak tahu mana satu amalan kita yang Allah telah terima. Mana tahu kod-kod dalam banyak amalan saya yang tak apa tu, ada satu Allah tak terima. Yang ni aku terima Asma'ul Husna. Masuklah engkau dalam syurga. Allahu Akbar. Siapa tak nak kan? Jadi buat belaka lah. Ya. Ni ada cerita lama lah. What is upon the time. Dulu lama dah. Ada sebuah surau dekat Shah Alam. Tak nak sebut surau dekat mana atas sebab-sebab keselamatan tuan-tuan. Ada seorang je jemaah tu. Dia marah Hana baca Al-Asma'ul Husna. Apa ustaz baca Husna ni? Ganggu orang sembahyang. Dia sebenarnya sunat dia terganggu. Bukan sebenarnya wajib lah nak cerita. Kan? Anak kata anak baca tu untuk tuan-tuan sekali ikut. Kita ni dah lah tak hafal Al-Asma'ul Husna. Amalan kita tak cukup. Kita tak tahu mana satu yang boleh masuk syurga. Ada juga orang marah. Sabar je lah. Kena sokong nyanyi lagu negaraku sebelum mengajar. Babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umuri. Bab menyatakan ditegah daripada melakukan perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ahdatha, ahdath ni mana? Membuat perkara yang baru. Ahdath, benda baru. Fi amrina, pada urusan agama kami. Hadha, ini, ma laysa minhu, yang tidak ada asas daripadanya, ni urusan kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Okey. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah yang membuat tahqiq dalam kitab ni, dia kata apa? Aiman ahdatha amran mubtadi'an yukhalifu syariah. Maksud hadis ni, sesiapa yang membuat satu perkara yang bid'ah yang bercanggah dengan hukum syarak, wa yunaqid usulaha, dan bercanggah dengan asal usul syarak, fahuwa mardudun alaihi, maka benda baharu itu ditolak, tak dibenarkan. Benda tu, benda baru ke benda lama ke, yang penting benda tu bercanggah dengan hukum hakam, dengan syarak, maka hukumnya haram lah. Apa benda tip top tip benda. Ikut aku dah kerti lah benda-benda. Itu kan benda bid'ah tu kan. Jadi kalau benda tu mengarut kemungkaran, bercanggah dengan syarak, haramlah hukum dia. Tapi kalau orang guna untuk kebaikan, saya tak tahu lah untuk kebaikan diguna macam mana, dibuat rakaman yang ada manfaat, eloklah benda tu. Tak bercanggah dengan hukum hakam, eloklah benda tu. Walam yakul man fa'ala syai'an lam naf'alhu. Jadi Nabi kata benda yang kau buat itu bercanggah dengan agama. Tengok saya ulang balik. Syekh Sabuni kata
Nabi sebut dekat sini, barang siapa yang melakukan perkara yang bercanggah dengan urusan kami, maknanya agama Islam lah, yang bercanggah dengan urusan kami. Nabi tak kata barang siapa yang membuat perkara yang kami tak buat, mana Nabi tak pernah buat. Contoh macam malam ni lah, ni. Mana ada zaman Nabi rakaman ni, bid'ah belaka ni. Kau ambil hadis mana ni buat rakaman live ni? Mana ada hadis, dia pakai mikrofon ni, kau buang je lah. Bid'ah belaka. Jadi bid'ah lah, tapi bid'ah yang bagus. Anda teringat Syekh Sabuni cerita, dulu zaman Saudi tengah keras-keras sikit-sikit bid'ah dulu zaman-zaman dulu kan. Diorang mana benar azan pakai mikrofon, sebab zaman Nabi tak ada mikrofon. Jadi Tok Bilal tu Allah lalas Bilal ambil MC seminggu je. Pasal tak ada suara. Dah bid'ah je pasal mikrofon bid'ah. Lalas terpaksa juga guna mikrofon. Lalas mikrofon dia lagi canggih pada mikrofon kita. Berjuta-juta harga mikrofon ni kan. Tahu tak apa. Nak sangat bid'ah kan. Kalau tengok bid'ah dekat dalam Masjidil Haram, berapa banyak bid'ah kau tengok dalam Masjidil Haram, dihias-hias masjid. Kan hias masjid kan hukumnya makruh. Lawa sangat mengelit-ngelit kan makruh hukumnya. Tapi bid'ah tu, tapi kau buat. Tahu tak apa. Jadi jangan kita ni terlalu keras sangat. Nabi kata halakal mutanatti'un, binasalah orang yang melampau-lampau keras ni. Benda tu kalau ada benda khilaf, kita terimalah khilaf tu. Jadi Nabi tak kata man fa'ala syai'an lam naf'alhu, sesiapa yang buat benda yang kami tak buat. Jadi nak kabarnya, fa inna madaral bid'ati ala fi'li syai'in yata'aradu ma'a usulil islami, benda yang bercanggah dengan usul agama, usul syariat, itu yang tak dibenarkan. Tapi kalau tak bercanggah, ada manfaat, buatlah kan. Kita dah sebut dulu, anak dah sebut dah, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam yang diberi gelaran Sultanul Ulama. Dia kata al-bid'atu tanqasimu ila khamsati aqsamin. Bid'ah ada 5, bukan 1. Puak-puak yang melampau tu dia kata kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah masuk neraka belaka, dia kata. Al-Izz bin Abdissalam tu gelaran dia apa? Gelaran dia Sultanul Ulama, raja segala ulama. Dia kata bid'ah ada 5. Bid'atun wajibatun, bid'ah yang wajib. Wa bid'atun mandubatun, bid'ah yang digalakkan. Bid'atun masnunah, yang disunatkan. Bid'ah mustahabbah, yang diharuskan. Bid'atun muharramatun, yang diharamkan. Bid'atun makruhatun, yang dimakruhkan. Bukan main haram belaka. Imam Syafi'i kata al-bid'atu bid'atani. Bid'ah tu ada 2, baik dan yang buruk. Ya. Macam nak sebut tadi lah kan. Tahu tak apakah bid'ah yang mula-mula masuk ke kota Madinah? Ni gelas ni, bid'ah lah ni. Benda baru. Kalau ikut nak minum pakai apa? Pakai tangan lah. Gitu. Botol semua bid'ah belaka ni. Bid'ah yang mula-mula masuk ke Madinah apa dia? Penapis tepung. Ya, tepung tu orang tapis sampai tinggal yang tepung yang bagus sekali lah. Dibuang belaka dia punya yang habuk-habuk, apa benda tu. Itulah bid'ah yang mula masuk ke dalam Madinah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum.
daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, adik-beradik 10 orang. 9 orang semua wedok. Wedok umum, adik-adik perempuan 9 orang. Dia yang bongsu. Lelaki, dia seorang je lelaki. Yang lain semua 9 perempuan belaka. Bapa dia orang yang pertama syahid dalam perang Uhud. Awwalu man qutila fi Uhudin, bapa dia Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an. Jabir radhiyallahu ta'ala cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, ihmarrat ainahu. Tengok. Nabi kalau berkhutbah, merah mata Nabi. Makna emosi. Ittaqullah. Merah mata. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wa ala sautuhu. Dan tinggi nadanya, suaranya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ambil kau. Pakai mikrofon jangan. Meninggal orang. Ustaz ni apa hal ni? Aku buat contoh bang. Buat contoh. Inilah masalah orang kita. Orang Melayu tak macam orang Arab. Orang kita Melayu skema. Tak boleh jerit-jerit atas mimbar, marah orang. Saya dah kena banyak kali. Lepas khutbah, orang tak puas hati, tunggu aku kat luar masjid. Ustaz, apa khutbah gini Ustaz? Mengganggu tu tak? Saya terganggu tu tak? Ustaz nak bertumbuk dengan aku. Mojo AJK masjid datang. AJK kata, Ustaz balik dulu. Dia nak settle. Alamak. Mojo Haji anak settle tu black belt taekwondo tuan-tuan. Selamat aku. Kalau tak dengan aku arwah itu. Mak dia marah Syekh. Waktu beberapa bulan kemudian anu khutbah lagi. Kali ni ana dah tahu dah, kalau aku lepas khutbah, kalau aku keluar jumpa mamak tu masak aku. Jadi saya tak keluar, saya duduk dalam bilik imam menyuruh. Lama gak nyuruh, dekat setengah jam. Ya akan dah selamat. Ada orang lain pula cari aku. Mana tadi yang khutbah, mana tadi? Dia cari ana. Ustaz tadi Ustaz khutbah, Ustaz tahu tak? Saya terganggu tahu tak? Saya rasa bukan saya seorang terganggu. Semua orang terganggu dengan khutbah Ustaz. Apa ni dia marahnya aku tahu tak? Maknanya dia orang ni dia pergi masjid untuk tidur tak? Sahaja aku tidur 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Kan? Bila saya smack down, dia orang marah lah. Apa dah Ustaz? Oh, marah. Banyak kali lah kena. Orang tak puas hati. Tapi ada sekali tu Syekh, lepas khutbah, sungguh lah, harap-harap selamat. Memang selamat sungguh lah. Tak ada, okey, selamat. Sekali, tengah pakai slipper, ada seorang Cina mu'alaf. Assalamualaikum. Itu tadi lu bagi khutbah mah. You punya khutbah banyak powerful mah. Cina mu'alaf pula kata macam tu. You punya khutbah banyak powerful mah. Gua tak pernah dengar itu macam khutbah loh. Banyak bagus mah ini macam. Baik, dia pula okey tu tak. Yang beranak Islam ni yang tak erti-erti bahasa, geram pula aku ni. Sejak pada tu, ana pun letak jawatan tuan-tuan. Malah ada aku khutbah-khutbah ni bergaduh tak pasal. Itulah realitinya. Cuba kau baca balik ni tengok ni ke aku kelentong. Nabi kalau khutbah, ihmarat ainah. Mata Nabi tu merah. Wa ala sautuhu. Tinggi nadanya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Washtadda ghadabuhu. Dan tersangat tinggi kemarahannya. Emosi. Barulah jadi. Sebab tu masa kita belajar kat Syria dulu, kita ada subjek khusus khutbah. Tajuk dia punya saja apa? Khutbah. Guru Wana yang mengajar subjek tu nama Syekh Nazir Maktabi. Gelaran dia apa dia? Asadul Manabir. Singa mimbar. Baik kau. Nama dia punya gelaran singa mimbar. Cakap banyak kau. Jadi saya dah ada sanad kan. Makna dia lah. Dia kalau khutbah memang power lah. Dia bermula intro macam tak ada suara. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Ya, kau ada start. Kau ada start. Memang confirm tak tidur bang. Serius aku cakap. Kalau tuan-tuan nak tahu khutbah best kat Mesir, almarhum Al-Sheikh Abdul Hamid Kishk rahmatullah alaihi. Dia memang rare. Alamak azan tu. Jadi tuan-tuan, tidak lagi nak azan dah ni. Okey lagi. Jadi Syekh Abdul Hamid Kishk ni tuan-tuan, kalau dia khutbah, contohlah kalau pukul 1 waktu Jumaat tu, Zuhur tu, pukul 12 penuh dah masjid. Jangan berangan lah datang lewat. Memang confirm tak dapat nak nolong. Jadi tuan-tuan semua, insyaAllah kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang. Sambungan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.